Baik. InsyaAllah kita mulakan pengajian pada malam ini dengan kita sama-sama membaca Al-Quran ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walal kiram wa ashabil izam sya'illahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidatul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alim azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wartanzun nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang beriman, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari esok, itulah hari akhirat. Dan takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah taala itu Maha meliputi terhadap apa yang kamu kerjakan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam, may yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya, barang siapa dikehendaki Allah Ta'ala akan kebajikan dan saya diberikan kepahaman di dalam agama. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa nafa'a wal intifa' wal ifadatu wastifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalati ilal khairi ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah yang dimuliakan Fadilatul Imam kita pada malam ini solat maghrib, seluruhnya dimuliakan Fadilatul Bilal, seluruhnya pengurusi surau, jawatan kuasa surau, sidang jamaah muslimin, muslimat, mukminin, mukminat ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah terdapat bersama lagi pada malam ini untuk kita sambung pembahasan hadis kursi. Hadis kursi hari itu kita dah masuk dalam bab larangan melakukan kezaliman. Kemudian nanti kita akan lihat tajuk Allah Ta'ala mengharamkan syurga ke atas hamba yang membunuh diri. Kalau sempat nanti kita masuk yang ketiga, ancaman kepada pembuat patung. Baik, hadis yang pertama ni, hari itu kita dah baca dah hadis ni, matan dia. Matan dah baca lah, cuma terjemahan dia tak baca lagi. Baik, kita lihat dia punya terjemahan dia di muka surat 121, kitab hadis kursi yang dikarang oleh Muhammad Yusuf Abdul Qadir. Hadis riwayat daripada Abu Zar
Baik, apakah terjemahan dia? Di mana hadis ni terima daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam firman yang baginda riwayatkan daripada Allah Taala. Fima rawa anin Nabi sallallahu anillahi subhanahu wa taala annahu qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi, wahai hambaku, sungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu. Oleh itu kata Allah Taala, aku telah jadikan perkara ini haramkan dalam kalangan kalian. Oleh itu aku telah jadikan perkara yang diharamkan dalam kalangan kalian. So maknanya Allah Taala telah mengharamkan kezaliman. Oleh itu fala tazalamu. Oleh itu janganlah kamu melakukan kezaliman. Dia ada kezaliman terhadap diri sendiri, ada kezaliman terhadap makhluk, ada kezaliman terhadap Allah Subhanahu wa taala sendiri. Kezaliman kita terhadap diri sendiri, contohnya kita mengabaikanlah segala hak-hak yang sepatutnya kita tunaikan. Hak terhadap diri kita. Diri kita pun ada hak juga, hak makan dan minum, hak berehat. Kemudian ahli keluarga kita pun ada hak juga. Kita kena tunaikan hak-hak masing-masing. Anak-anak pun ada hak juga terhadap diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kezaliman hamba terhadap hamba yang lain. Maknanya menginai orang lain, merampas harta orang lain, menipu orang lain, memfitnah orang lain, menuduh orang lain yang bukan-bukan, yang tak sepatutnya kita buatlah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, itulah kezaliman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana kita mengabaikan segala tanggungjawab. Contohnya kewajipan solat, kewajipan berpuasa, kewajipan amal ma'ruf nahi munkar, dan juga beberapa lagi kewajipan lainlah yang telah dipadukan Allah Taala pada kita. So kita mensia-siakan perkara tersebutlah, maka itu pun dikatakan zalim juga. Jadi zalim kita dengan Allah Taala, kan, kita boleh minta ampun kepada Allah Taala lah. Kemudian kalau zalim kita pada diri kita, kita kena memperbaiki diri kita lah. Baiki diri kita, kelemahan-kelemahan kita. Jangan lagi ulang kezaliman tersebut. Kalau sebelum ni kita mensia-siakan waktu buat benda-benda yang tak berfaedah, so lepas ni janganlah buat benda tak berfaedah lagi. Kemudian yang ketiga, zalim manusia terhadap makhluk yang lain. Ini berat sikit lah. Di mana kezalim itu tidak akan dimaafkan selagi mana makhluk yang kita zalim itu tidak memaafkan diri kita. So kita kena carilah sesiapa makhluk yang kita telah rampas harta dia, mana makhluk yang telah kita fitnah, so mana kita minta maaf kepada mereka. Selagi mana mereka tidak maafkan, maka kita masih lagi menanggung kezaliman terhadap diri mereka. Itu berkenaan dengan zalim. Baik. Kemudian, ya ibadi kullukum dal illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Yang kedua, kata Allah Ta'ala, wahai hambaku, setiap kamu berada dalam sesat. Setiap kamu berada dalam sesat, melainkan orang yang aku berhidayah kepadanya. Maka mohonlah hidayah kepadaku, nescaya aku akan berikan hidayah kepada kamu. Ya ibadi kullukum dal, wahai hambaku, setiap kamu itu asalnya kena sesat, kecuali orang-orang yang telah aku berhidayah pada mereka. Oleh itu, fastahduni, hendaklah kamu mohon hidayah padaku, nescaya aku berikan hidayah pada kamu. Gitu. Mana hidayah ialah bantuan, bantuan dan juga pertolongan daripada Allah Taala untuk tunjuk pada kita jalan yang benar, jalan yang lurus. Dalam sembahyang kita selalu mohon hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, kan? Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus.
jalan yang benar lah. Baik. Kemudian hidayah ni nak sebut dia bagi kita, dia ada macam-macam hidayah sebenarnya. Ada hidayah yang semula jadi Allah Ta'ala bagi, namanya hidayatul ilhamul fitri. Hidayatul ilhamul fitri maknanya hidayah ilham semula jadi. Ilham semula jadi maknanya kita lahir-lahir je kita akan dapat hidayah tersebut. Contoh paling mudah ialah anak kecil lah. Anak kecil apabila lahir ke dunia, apabila dia lapar, apabila dia sakit, maka dia menangis. Dia lapar, dia menangis, dia memohon, mana laluri keinginan dia nakkan perhatian daripada ibu dia lah. Dia nakkan susu kan daripada ibu dia. Itu namanya hidayah ilhamul fitri. Yang kedua, hidayatul hawas. Hidayatul hawas ni pun sama juga, memang pemberian daripada Allah Ta'ala. Pertama, hidayatul ilhamul fitri, pemberian daripada Allah. Yang kedua, hidayatul hawas, hidayah panca indera. Hidayah panca indera ni pun pemberian daripada Allah Ta'ala juga. Maknanya kita lahir-lahirnya memang diberi hidayah tersebut. Hidayah semula jadi anggota badan kita lah. Macam paling mudah contohnya binatang bila lahir ke dunianya, dia dah boleh bergerak, dia dah boleh berjalan, dia dah boleh berenang. Tuan-tuan tengoklah kalau ikan kalau lahir je dia dah boleh berenang dah. Kita lahir-lahir tak boleh jalan lagi dah. Kita akan melalui proses tertentu lah. Proses pembesaran. Dan kita lahir-lahir je mata kita memang tak nampak. Ada sekalang kita lahir mata nampak? Tak ada. Semua mata tak nampak. Walaupun celik mata tu tapi tak nampak. Cuba agak budak kecil, dia tak ada respon lah. Dia tidak ada respon. Sebab dia tak nampak lagi. Dia ada proses dia tentu, proses dia, maka barulah nampak, dan seterusnya lah. Tu dikatakan hidayatul hawas. Kemudian hidayatul akli, hidayah akal. Hidayah akal ni pun perlu dicari, diusaha. Tadi tak perlu cari usaha. Hawas memang semula jadi Allah Ta'ala bagi. Hidayatul akli ni perlu dicari. Nak jadi orang bakal kena belajar. Tak ada tiba-tiba kita lahir cerdik, tak ada. Mesti kita melalui proses persekolahan, proses pembelajaran. Daripada tadika, lepas itu masuk sekolah rendah, sekolah menengah. Sekolah menengah pun dia masuk sekolah menengah lah, ada banyak cabang masing-masing lah. Ada yang masuk pondok, ada masuk tahfiz, terus kan ada ambil diploma, ada ambil ijazah, ada terus macam-macam lah kan. Gitu. Ada yang tak mengaji pun juga. Tak belajar langsung pun ada. Tu berhenti. Terus nikah, terus kahwin. Nak suruh belajar, tak nak belajar? Mak ayah suruh belajar, tak nak belajar. Asyik mengorat je. Kan? Ada orang pun asyik couple sana ke couple sini. Akhirnya dah terbunting pula, dah mengandung pula. Nak tanda mak ayah terpaksa lah nikahan. Sekolah tak nak sekolah kan. Itu yang berlaku tu kan. Gitu. Tu dia kata hidayatul akli, hidayah akal. Cuma hidayah akal ni ada kelemahan kekurangan. Nak sempurna mesti ada hidayatul din. Hidayatul din mengenai hidayah agama. Dah ada hidayah agama, dah tahu halal haram, barulah. Kalau tidak semata-mata akal tak boleh. Contoh paling mudah lah akal ni ialah kita berjalan di kawasan yang panas terik, padang gesang lah. Padang pasir tuan-tuan. Tuan-tuan lihat kalau daripada padang pasir tu daripada jauh, tuan-tuan lihat seolahnya dia berombak-ombak macam tu ada air. Seolah macam ada air. Jadi pemikiran kita beranggapan di situ terdapat ada air. Kita pun pergi kat situ. Sampai sana tengok tak ada air pun. Nampak? Jadi akal kita telah pun tersilap, tersalah. Kerana akal kita ni selalu tersilap dan tersalah. Itu sebabnya perlu pada hidayatul din, hidayah agama. Bila hidayah agama maka terpandulah. Sebab kalau doa fikir akal aja, semua tak boleh.
Tak cukup lah kalau ada akal je. Kalau akal je, kalau ikut hukum Islam kan, ini zalim ni, menginayat orang. Orang yang telah berzina maka naklah dirotan. Kalau belum berkahwin dirotan 100 kali rotan. Orang mencuri naklah dipotong tangan dia. Jadi kalau ikut akal zalim lah. Kalau tangan tak ada kan macam mana nak kerja? Tangan dah kena potong, macam mana nak kerja? Macam mana nak meningkatkan kata kualiti hidup kalau tangan tak ada? Dia tak fikir kan, banyak orang tak ada tangan. Banyak juga orang tak ada tangan, okey je. Ular tu ada tangan tak? Tuan-tuan tengoklah ular tu, ada tangan tak ular? Boleh makan tak ular? Boleh. Dia punya tu ialah dia patuk ataupun dia jerut je macam tu. Ular ke apa kambing ke atau rimau pun habis semua dia makan ni. Ular lah. Boyo pun kadang dia makan ni. Betul tak? Tak ada tangan pun. So maknanya kita tak boleh bagi alasan tak ada tangan. So makna tak ada tangan kita tak boleh bekerja, tak boleh berusaha dan sebagainya. Sebab banyak ada orang tak ada tangan pun. Saya tengoklah video tu, ada satu seorang perempuan tu tangan tak ada pun. Tangan tak ada, kaki ada. Tapi masih lagi boleh buat kereta walaupun tangan tak ada. Dia pusing steering pakai kaki je. Boleh je. Dah tengok kan video dalam FB kan, orang perempuan kan, pakai kaki je pusing steering dia. Tapi kena adjust lah sikit steering itu. Adalah cara-cara dia kena modify lah sikit. Sebab tangan tak ada, kaki ada. Macam tu. Yang baru ni pun ada seorang perempuan tu kahwin, kaki tak ada. Kan? Ada juga jodoh dia. Suami dia sempurnalah kaki dia, kaki tangan semua ada. Tapi isteri kaki tak ada, tangan ada. Waktu akad nikah atau waktu kahwin tu, maknanya abang dia dukung waktu untuk nak serahkan pada pengantin lelaki. Tak dukung boleh juga, tak ada masalah, duduk atas kursi roda lah. Tapi nak dukung, abang nak dukung dukung lah. Lepas tu serahkan pada pengantin lelaki pula, lelaki-lelaki lah dukung pula, macam tu. Nampak? Okey je kan? Boleh hidup tak? Boleh, tak ada masalah. Walaupun tak ada kaki. Semana jangan bagi alasan tak ada kaki tak boleh usaha, tak boleh dah cari duit. Boleh. Tapi ada juga yang menipu, kaki ada tapi pura-pura tak ada kaki. Tu payah tu. Di negara Cina terselap saya, dia menipu lah. Dia menipu jadi peminta sedekah. Kaki ada tapi kaki tu dia lipat ke belakang. Jadi orang ingat tak ada kaki, orang pun bagi sedekah. Rupa-rupa ada kaki ya. Ada pula kaki kan. Tak macam mana orang buat tipu. Wailah harinya kaki tu keluar pula. Nampak sangat menipu kan. So hidup ni janganlah menipu. Baik, kemudian Nabi juga bersabda, ya ibadi kullukum ja'i illa man at'amtuhu fasta'imuni ut'imkum. Kata, ya ibadi wahai hambaku, kullukum ja'iun, setiap kamu adalah lapar. Setiap kamu adalah lapar kecuali man at'amtuhu, kecuali orang-orang yang aku beri makan akan dia. Fasta'imuni, oleh itu mintalah kamu akan aku makanan. Ut'imkum, nescaya aku beri kamu makan. Nescaya aku beri kamu makan. Nampak? Jadi dalam hadis ni Allah Ta'ala sebut ya ibadi, ya ibadi. Nampak? Ni salah satu daripada balaghah juga. Balaghah kan? Macam tu. Allah Ta'ala tak sebut, dia kata wahai celaka, wahai celaka. Ada tak Allah Ta'ala sebut macam tu dalam hadis ni? Tak ada. Tapi Allah Ta'ala sebut ya ibadi, wahai hambaku. Mana sayangnya Allah Ta'ala pada hamba dia kan. Dia tak sebut wahai sakiyun, wahai celaka, wahai juhulun, wahai bodoh, kan? Wahai orang bodoh, wahai orang bodoh, orang bangang dan sebagainya. Tak ada, tak sebut tu. Tapi Allah Ta'ala kata ya ibadi, wahai hambaku. Kata dan Allah Ta'ala pun dia, Allah Ta'ala panggil Nabi pun hamba kan. Betul tak? Abdun, hamba kan. Abdihi, subhanallazi asra bi abdihi. Maksudnya Allah Ta'ala telah memperjalankan hambanya.
Kan dalam peristiwa Isra kan? Allah Taala bawa Nabi naik ke langit. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna ma haulahu nuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maksudnya Allah Taala telah memperjalankan hamba dia, bawa naik ke langit. Mana Nabi Muhammad pun Allah Taala panggil hamba. So jadi tak ada masalah lah kalau Allah Taala panggil kita hamba. Cuma dalam hukum dunia ni, kalau tak panggil hamba, kalau kita panggil orang hamba, marah orang. Oi hamba. Marah tak? Marah kan? Aku bukan hamba lah, aku datuk lah kan, aku profesor, aku doktor, jangan. Itu jawatan dunia lah, jawatan dunia kan. Jawatan dunia ni ada 10 orang ni, dia sensitif sikit. Kalau kita tak panggil gelaran itu, muncung dia. Muncung dia. Pandang macam ni kan. Why? Kan? Kau tak kena ada kau kan. Sebab orang ni dia jagalah. Yalah, ya sepatutnya lah kita bila orang tu dah ada pangkat, kita lah panggil lah pangkat itu. Dia dah ada datuk, panggil lah datuk. Kan? Makna kita nak memuliakan jugalah. Bukan makna kita nak, orang kata nak melutut pada dia, tak ada. Tapi memang dah jawatan tu dah dapat ke dia tu. Tapi kalau seandainya kita ada datuk, orang tak panggil kita datuk, jangan kita marah pula. Sebab Allah Ta'ala pun panggil kita hamba. Tak? Allah Ta'ala pun panggil kita hamba. Ya ibadi, wahai hambaku. Allah Ta'ala kata, wahai datukku, ada tak? Tak ada. So janganlah kita sensitif pula. Sesiapa yang tak dipanggil, dia ada jawatan tu tapi orang tak panggil. So jangan kita sensitif. Sebab itu hukum dunia. Cuma kalau kita risi adab kita dengan orang tu dah ada jawatan tu, panggil lah dengan jawatan dia. Untuk menghormati dia. Kan? Tapi kalau tak panggil, nak buat macam mana? Kita tak boleh lah marah orang tu. Sebab ada juga kadang-kadang, kau tak panggil dia ni, jawatan dia tak apa, kau ambil duit, balik. Kan? Kau jangan datang tang sini lagi. Ataupun langsung tak dapat. Orang tu nak minta sumbangan, langsung tak dapat. Tak payah datang sini lagi. Kan? Itu memang dia jagalah tu. Jawatan dia tu, dia nak je. Orang kata menghormati dia macam tu. Kalau tak panggil kan, dia bongil dia, marah dia juga. Tuan panggil lah. Kalau takkan tuan-tuan nak minta apa-apa kan tak dapat. Tuan-tuan. Baik. Seterusnya tuan-tuan. Ya ibadi, kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum arin. Setiap kamu adalah arin. Arin mana telanjang. Tadi ja'i, lapar. Jai'un ni lapar. Setiap kita ni lapar kan tadi kan. Yang bagi makan siapa? Allah. Tapi hukum dunia kena cari duit. Kena usaha cari. Tak boleh yang kata menyerah diri pada Allah. Ya Allah, aku hanya berserah diri tanpa ada usaha apa-apa. Itu tak betul lah konsep tawakal itu. Nabi pernah menegur seorang lelaki kan, yang tidak menambat akan unta dia tak silap. Maka Nabi tanya, kenapa kau tak tambat unta kau? Aku bertawakal pada Allah, ya Rasulullah. Tak boleh. Tawakal ni dia kena usaha dulu. Tambat dululah. Sebab tak tambat kan mungkin dia lari ke. Ialah unta, apalagi kalau unta jantan. Kan? Lalu pula depan tu unta betina pula. Apa dia buat? Kan dikejalnya lah kan. Tak nampak unta betina lalu depan dia. Dia pun lagi dah neneng dia tu je. Silap-silap kan dia kejar unta betina tu. Dah tak mana-mana pun ya kang. Itu sebab Nabi kata suruh tambat unta tu. Kalau tidak kan dia lari. Ataupun dia terpengaruh dengan unta lain. Dia akan pergi meninggalkan tempat itu. Macam tu. Ada juga orang yang tawakal tinggi. Orang yang tawakal tinggi ni, ya aku tawakal lah. Tak ada usaha apa-apa. Tak boleh lah sebenarnya. Kena juga usaha macam mana sekalipun. Barulah kita bertawakal pada Allah. Fa iza azamta fatawakkal ala Allah.
Kalau kamu telah berazam, maka bertawakallah kamu kepada Allah Ta'ala. Mana tak azam tu tak usaha lah. Mana segi hukum dunia ni kena usaha. Nak pandai, kena usaha. Nak lulus peksa, kena usaha. Nak hafal Quran, kena usaha kan. Boleh ke menyerah diri je? Tanpa ada usaha apa, aku nak hafal Quran, aku nak hafal 30 juz. Tapi satu surah pun tak nak hafal. Orang kata pegang Quran pun malas. Pegang Quran pun malas. Buka Quran pun malas. Macam mana nak hafal Quran? Sebab hafal Quran ni nak kena sentiasa lazim kan. Lazim selalu pegang Quran. Sentiasa buka. Setiap waktu lepas solat kan kita nak kena hafal. Paling tidak pun 1-2 muka surat. Je tu. Ikut pada kemampuan. Kalau dah hafal besok pun nak kena ulang kaji balik. Dia tak boleh start, dah hafal, dah habis 30 juz, lepas tu tak ulang kaji. Tak boleh juga. Nanti dia lari balik. Dia macam binatang buas lah. Kan? Ilmu ni macam binatang buas. Apalagi kalau ilmu yang susah-susah. Ilmu mantik, ilmu nahu, ilmu sharaf, ilmu balaghah, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu batik. Betul tak? Ni ilmu yang jenis susah-susah ni. Benda tu dia kena lazim selalu tengok, ulang kaji, baru boleh lekat. Macam tu. Kalau tidak kan dia akan lari balik. Dia akan terbang balik lah. Dia akan liar semula. Baik, seterusnya. Kata Allah Ta'ala tadi, ya ibadi kullukum arin. Setiap kamu adalah telanjang. Kecuali man kasautuhu, kecuali orang-orang yang aku beri pakaian kepada dia. Akan dia. Fastaksuni, oleh itu mintalah kepadaku akan pakaian. Aksukum, nasihat aku berikan kamu pakaian. Mintalah kepadaku ya Allah berikan aku pakaian yang cukup, makanan yang cukup. Tak perlu nak lebih-lebih sangat. Yang penting cukup kan. Kalau Allah Ta'ala nak bagi lebih, alhamdulillah lah. Sebab ada orang lain laki je memang kaya kan. Dia anak sultan, dia anak raja. Dia anak PM kan. Dia anak orang orang bangsawan. Betul tak? Orang dia anak billionaire punya anak orang. Dia ni kan. Mak ayah dia memang kaya raya. Jadi laki-laki memang kaya. Kita ni lahir-lahir memang kayap kan. Lahir-lahir kayap ataupun tak kayap pun sederhanalah kehidupan. Kayapnya macam tu sangatlah Ustaz. Sederhanalah. Maknanya makanan tu tak ada, cukup semua ada. Cuma nak lebih tu tak ada lah. Cukup-cukup makannya adalah tentu. Cukup-cukup makan je tu. Tak adalah orang kata kita ni memang usahawan yang kaya raya, tak adalah. Kalau Allah Ta'ala takdirkan kita kaya raya tu lainlah. Tapi kebiasaan kita, majoriti kita ni lahir memang kehidupan mak ayah ni memang sederhana. Betul tak? Semua kehidupan sederhana. Tak ada yang kaya raya sangat. Kalau ada pun tak banyak. Kan? Jadi orang yang lahirnya kaya raya memang mak ayah dia kaya raya dan dia hidup pun kaya raya, mewah. Dia kadang-kadang tak sensitif kalau orang fakir, orang susah ni. Sebab dia kaya raya. Kecuali kalau orang ni memang dia lahir susah, hidup susah, fakir miskin. Kemudian Allah Ta'ala bagi dia kekayaan. Mana dia pernah mengalami hidup miskin. Bila dia pernah mengalami hidup miskin, dia akan prihatin kalau nampak orang miskin. Orang miskin, susah. Dia akan tolong, dia akan bantu. Sebab apa? Dia pernah susah. Kalau orang lahir-lahir dia tak susah, dia memang kaya raya, mak ayah dia. Dia tampak orang susah ni, dia tak rasa apa-apa. Sebab dia kaya raya, mewah. Macam tu. Tapi ada juga orang yang lahir kaya raya, tapi kemudian dia menempuh hidup susah. Ada juga. Ada juga sahabat-sahabat Nabi. Ada juga sahabat-sahabat Nabi yang akhir ni, dia lahir memang kaya raya, orang bangsawan. Tapi dia memilih hidup, orang kata hidup dengan susah ataupun berpada saja dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang begitu. Baik, seterusnya tuan. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'ina fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi wahai hambaku. Jadi Allah Taala panggil lagi hambaku dengan gelaran hambaku pada kita.
innakum tukhti'una bil-laili wan nahar, sesungguhnya kamu ada melakukan kesilapan dan kesalahan pada waktu malam dan juga waktu siang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan akulah yang mengampuni dosa semuanya. Fastaghfiruni, oleh itu mintalah ampun oleh kamu akan daku. Aghfir lakum, nescaya aku ampunkan bagi kamu. Nampak tak? Jadi dalam hadiah ni tuan-tuan, Allah Ta'ala dah buat declaration lah. Maknanya, kalau kau minta aku bagi. Gitu. Kalau kamu tak ada pakaian, minta pada aku bagi. Kalau kamu buat dosa dan salah, minta istighfar pada aku ampunkan. Itulah sifat pemurah yang ada pada Allah Ta'ala ni. Hamba yang tak ada pakaian, minta pada dia pakaian, Allah Ta'ala berikan. Hamba yang tak ada makanan, minta pada Allah Ta'ala makanan, Allah Ta'ala bagi makanan. Apa lagi? Hamba yang sesat, tak nampak jalan, minta hidayah pada Allah Ta'ala bagi hidayah. Kat situ adanya usaha dan ikhtiar kan? Ada usaha dan ikhtiar pada makhluk tu. Kemudian daripada Allah Ta'ala pula perkenankan. Perkenankan permintaan hamba tadi. Kerana sifat Allah Ta'ala ni memang Ar-Rahman. Betul tak? Ar-Rahman maknanya pemurah. Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahman maknanya pemurah, lagi maha penyayang. Dan pemurah Allah Ta'ala ni tak kisahlah kau ni kafir ke, tak kafir ke, kau Islam ke, tak Islam ke kan. Tetap aku bagi pakaian, tetap aku bagi makanan, tetap aku bagi minuman. Malahan kita nampak kadang-kadang orang kafir pula lagi kaya raya kan. Tapi tak semua pun orang kafir kaya raya. Ada juga orang kafir yang miskin, yang susah. Sama juga macam orang kita orang Islam ni. Jangan kita anggap nampak orang kafir ni semua kaya raya. Tak ada. Malah ada juga orang kafir yang susah kehidupannya. Melarat kehidupan dia, tuan-tuan. Ada satu hadis, pagi tadi saya bincang ada satu hadis. Saya kuliah subuh pagi tadi di tempat saya. Hadis yang berbunyi, hadis riwayat daripada Abu Hurairah, di mana Nabi SAW bersabda, dia kata, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Ad-dunya sijnul mu'minin. Dunia ini adalah penjara kepada orang yang beriman. Dan juga syurga pada orang kafir. So apakah maksud daripada hadis itu? Ada orang beranggapan maksud daripada hadis itu, mana orang Islam ni dia kena pilih kehidupan yang susah-susah. Orang Islam ni dia kena pilih kehidupan ni macam dalam penjara lah. Hidup susah, hidup melarat, tak perlu nak usaha apa-apa. Kan, cukuplah dengan apa yang ada. Tak perlu nak usaha lebih-lebih. Kan? Sebenarnya itu pemahaman yang salah mengenai hadis itu. Maksud kata Imam Nawawi, maksudnya ad-dunya sijnul mu'minin. Dunia ini adalah penjara kepada orang beriman. Kata Imam Nawawi, maksud pada hadis itu bahawa orang-orang Islam ni dia terikat dengan segala hukum hakam. Itu maksudnya. Orang Islam ni dia terikat dengan segala hukum hakam dan juga segala perintah-perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Islam ni terikat halal haram. Gitu. Yang ini halal, yang ini haram. Yang halal boleh ambil, yang haram tak boleh ambil. Kemudian kita juga ditaklifkan dengan hukum hakam. Terikat dengan hakam satu, lepas itu ditaklifkan dengan hakam. Makna kita kena buat ibadah, kita kena buat ketaatan, kita kena buat amal ma'ruf nahi munkar, kita kena solat, kita kena hadir ke masjid, ke surau untuk lelaki kan. Kita kena ikut pengajian. Kan? Kita kena tengok, mana banyaklah dia punya taklif-taklif hukum pada kita. Itu dikatakan bahawa kata dunia inilah penjara kepada orang beriman. Kemudian nak nisbahkan dengan akhirat pula untuk orang yang beriman ni, kan, makna dia akan dapat lagi kata balasan-balasan surga yang dijanjikan Allah Ta'ala setelah dia menempuh akan alam dunia itu dengan taklif hukum, dengan bebanan hukum, dengan halal haram dan sebagainya, berbanding dengan orang kafir. Orang kafir dia tak terikat dengan hukum hakam.
Itu sebabnya hadis tersebut dunia itu adalah syurga pada orang kafir. Bermaksud dunia syurga pada orang kafir, orang kafir tak terikat kepada hukum hakam. Dia membujur lalu melintah patah, kan? Dia tak kisah ini halal ke, menipu ni boleh, makan babi boleh, makan benda arak, minum arak boleh, kan? Semua pada dia boleh. Asal boleh menyenangkan dia, asal boleh mendatangkan duit, semua boleh, kan? Semua boleh pada dia. Sebab dia tak terikat pada hukum haram, halal haram dan sebagainya. Kemudian dinisbahkan pula orang kafir ini kepada akhirat pula besok, maka dia dijanjikan azab oleh Allah Taala. Azab neraka sebab dia kafir. Kan? Ada seorang lelaki Yahudi, tuan-tuan. Ada seorang lelaki Yahudi, satu hari dia menahan Ibnu Hajar Asqalani dalam perjalanan. Ibnu Asqalani ni dia seorang kata mufti negeri Mesir masa tu. Dia ni dengan berpakaian jubah yang hebat, menaiki kenderaan dengan kuda dan sebagainya. Satu hari dia lalu di pasar. Sampai di pasar, dia ditahan oleh seorang lelaki Yahudi. Dia kata. Kemudian bila tahan Ibn Hajar dia ditahan, maka Ibn Hajar pun terkejutlah. Dia kata, tuan, kenapa tuan halang perjalanan saya? Kenapa tahan? Saya nak tanya satu soalan, dia kata. Bila saya tengok nampak tuan ni dengan pakaian jubah dia, dengan serban dia, dengan pakaian mewah dia, dengan kuda dia dan sebagainya, saya nak tanya tuan suatu soalan. Apa soalannya? Dia kata, bukankah Nabi tuan pernah berkata, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin? Bukankah dunia ini penjara kepada orang beriman dan neraka pada orang kafir? Kalau saya tengok pada tuan ni, tak rasa macam dunia ni macam penjara nampaknya. Saya tengok tuan ni tak rasa macam dunia tu macam penjara dan macam syurga ni, kita. Dengan pakaian mewah dia, dengan kuda dia, dengan serban dia, dengan jubah dia, kan? Macam tu. Maka Ibn Hajar kata, sebenarnya kamu silap. Kamu silap. Tak apa, saya bagi penerangan berkenaan hadis itu. Saya pernah mendengar hadis itu, saya bagi penerangan pada kamu supaya kamu faham. Saya tak faham, tuan, apakah maksud dengan hadis itu? Mana Yahudi pun tanya tu, tuan. Kadang orang kita tak nak tanya, sombong. Dah tak tahu, sombong, kan? Sehingga kita ingat dia diam tu tahu, rupa dia tak tahu. Jadi tapi jangan tuan-tuan tanyalah saya lepas ni. Soalan tak ada lah, soalan ditutup. Tuan. Jadi Ibn Hajar sekali macam ni maksud daripada hadis itu. Maksud daripada hadis Nabi sallallahu itu ad-dunya sinul mu'minin wa jannatul kafirin, maksudnya kami ni orang Islam ni terikat kepada taklif hukum. Nampak? Taklif hukum, segala hukum halal haram dan sebagainya, dan kami juga dibebani dengan ketaatan. Kami juga dibebani ketaatan, sembahyang, puasa, zakat, haji, amar ma'ruf nahi munkar, taat apa kan, bersedekah dan sebagainya. Kami ditaklifkan dengan benda-benda macam tu. Kemudian kalau nak bandingkan kami dengan dunia besok, dunia ini dengan taklif hukum tadi, maka besok akhirat besok kami akan dapat syurga. Dan kamu pula tidak dibebani dengan hukum hakam. Dan kamu besok akan dibalas dengan neraka. Walaupun ada yang kalangan kamu ni fakir miskin sekalipun ketika hidup dalam dunia. Sebab orang kafir pun ada miskin juga. Bukan semua fakir orang kafir ni dalam keadaan kaya raya, tak ada. Yang jenis berhutang alung pun ada. Ramai juga orang kafir ni, kira kan. Kan? Macam tu. Barulah bila dah terangkan pada makna hadis tadi, barulah dia jelas. Itulah maksudnya. Dia salah anggap sebelum ni. Dia ingat makna penjara tu macam yang biasalah. Yang biasa kan kadang orang Islam ada yang kadang-kadang kena tangkap, seperti yang berlaku di peperangan di Syria, di negara-negara Teluk kan. Kan banyak berlaku peperangan macam tu. Banyak orang Islam yang kena tembak, yang kena seksa. Itu pun salah satu juga sebenarnya. Mana dunia ini adalah penjara pada orang yang beriman.
Tapi bukan itu maksud yang sebenar daripada hadis itu. Bukan makna orang-orang Islam ni kena tangkap, kena penjara, kena pukul dan sebagainya. Bukan makna itu daripada penjara orang beriman tu. Penjara orang beriman. Boleh tuan InsyaAllah. Kemudian seterusnya ya ibadi innakum lan tablughu darri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadu, wahai hambaku, sesungguhnya kamu tidak akan boleh mencapai akan kemudaratan aku. Fatadurruni. Kata apa tu? Wahai hambaku, dia kata, sesungguhnya kalian melakukan kesalahan pada waktu malam dan siang. Sudah tadi. Kemudian dia pergi, wahai hambaku, sesungguhnya kalian sama sekali tak mampu mencapai suatu kemudaratan di sisiku. Lalu kalian memudaratkan diriku. Dan kalian juga tak mampu mencapai sesuatu manfaat daripada sisiku. Lalu kalian memberikan manfaat padaku. Kata Allah Ta'ala. Semaknanya ada dua sinilah. Okay? Allah Ta'ala kata, kamu tidak boleh memberi mudarat kepada aku walaupun sedikit pun. Dan kamu juga tak boleh memberi manfaat padaku walaupun sedikit pun. Kata Allah Ta'ala. Yalah, Allah Ta'ala ada Tuhan sekalian alam. Dia pun tak nampak. Macam mana kita nak mudaratkan dia? Kita nak mudaratkan orang ni kalau orang tu nampak kan. Orang tu nampak, kita boleh mudaratkan dia, boleh pukul dia. Dia Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Kan? Yang tak boleh nampak, tak boleh dilihat. Tapi dia ada. Allah ada kan? Ada, dia wujud. Angin ada tak? Ada. Nampak tak angin tu? Tak nampak. Ada tak dia? Ada. Malaikat, tuan-tuan yakin tak malaikat tu ada? Okay, kan? Kita kan wajib beriman dengan malaikat. Malaikat ada. Tapi nampak tak malaikat? Tak nampak. Tuan-tuan yakin tak dia ada? Ada. Yakin ada. Syaitan dan jin. Tuan-tuan yakin tak ada? Ada. Dalam Quran pun ada surah jin kan? Kan kita pun selalu sebut qul apa tu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku minta berlindung pada Allah daripada syaitan yang direjam kan? Semana ada syaitan? Nampak ke syaitan tu? Tak nampak. Ada tak dia? Ada, dia wujud. Apalagi kalau Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang mencipta syaitan, yang mencipta jin, Allah Ta'ala yang mencipta roh, Allah Ta'ala yang mencipta angin kan? Angin yang berhembus, benda yang tak nampak tapi benda tu wujud ada. Kalaulah yang benda cipta pun begitu hebat, begitu canggih, kan? Satu lagi iman. Iman dalam hati kita nampak tak? Tak nampak. Ada tak iman tu? Ada. Kalau kita kata kau tak beriman, wangi kan? Pang kan? Tangan naik kan? Kau kata dia tak beriman pula kan? Nampak tak iman tu dalam hati dia? Tak nampak. Ada tak iman? Ada. Semua yakin masing-masing ada iman kan? Cuma iman sama ada naik turun je lah. Iman yazid wa yanqus. Iman tu naik, ada masa naik, ada masa turun. Kan? Kalaulah benda yang dicipta tu tak nampak, kita yakin dia wujud dan benda tu hebat, canggih, apalagi pencipta dia. Itulah Allah. Semana Allah Ta'ala tu lagi hebat pula. Dia mencipta. Dan dia tiada boleh diserupakan sesuatu pun. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Baik, kemudian ya ibadi law anna awalukum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbin rajulin wahid minkum ma zada zalika fil mulki syai'a. Allah Ta'ala kata lagi, ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah, law anna awalukum, jikalau seandainya orang-orang yang terawal daripada kamu, wa akhirukum, dan orang-orang yang akhir di kalangan kamu, wa insakum, dan juga manusia, wa jin, dan juga para jin, kanu ala atqa qalbin rajulin wahid, adalah mereka itu semua di atas setakwa seorang lelaki di kalangan kamu. Mazada zalika fil mulki syai'an, nescaya ianya tidak akan menambahkan sesuatu pun daripada kerajaan aku, kata Allah Ta'ala.
Apa maksud tuan-tuan? Kalau seandainya semua dihimpun manusia ni, semua orang yang taat daripada awal, daripada kejadian Nabi Adam AS sampailah kepada penghujung akhir besok, nak kiamat besok, semua orang yang bertakwa dikumpulkan. Semua orang bertakwa, yang takwa saja semua dikumpulkan. Dan dijadikan seolah macam seorang lelaki yang paling bertakwa. Mari digabungkan semua takwa tadi, kan? Semenjak daripada zaman Nabi Adam sampailah kepada akhir daripada umat baginda Rasulullah SAW, digabung ke semuanya nak lawan, kan, kerajaan Allah Taala. Ma zada zalika fi mulki, tidak sesuatu pun yang menambahkan kerajaanku, kata Allah. Satu pun tak tambah. Mana kerajaan Allah Taala tu lagi hebat lagi. Berbanding dengan segala orang-orang yang takwa ni dikumpulkan semua, digabungkan semua, tuan-tuan. Sesuatu pun tidak menambahkan kerajaanku, kata Allah Taala. Kerajaanku lagi hebat, lagi sempurna. Ini merupakan satu, kata, satu sindiran lah, sindiran ataupun perbandingan daripada Allah Taala. Kerana dalam hadis ni banyak ada berkenaan dengan suruhan. Dia sama macam Al-Quran lah. Al-Quran pun kalau disebut oleh ulama tafsir, Quran ni dipecah kepada tujuh kategori ayat Quran ni. Pertama, ayat berkenaan dengan amar, perintah. Yang kedua, ayat berkenaan nahi, larangan. Kemudian ayat berkenaan halal. Kemudian ayat berkenaan haram. Kemudian ayat berkenaan ayat-ayat muhkamat. Kemudian ayat-ayat mutasyabihat. Kemudian ayat-ayat pemisalan. Amsal, pemisalan. Alam tarakai padraballahu masalan, ya kan? Ayat-ayat pemisalan. Kata ulama tafsir, bila kamu jumpa ayat perintah daripada Allah Ta'ala, maka terus laksanakan perintah itu. Bila kamu jumpa ayat berkenaan tegahan Allah, terus tinggalkan tegahan Allah, larangan Allah. Bila kamu jumpa ayat berkenaan halal, maka halalkan, jangan haramkan. Bila kamu jumpa ayat berkenaan haram, maka naklah haramkan, jangan kamu halalkan. Bila kamu jumpa ayat-ayat muhkamat, terang dan makna ayat dia, maka naklah kamu beramal. Bila jumpa ayat muhkamat, beramal. Okay? Kemudian apabila kamu jumpa ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat kesamaran makna, maka naklah kamu beriman. Naklah beriman. Jumpa ayat-ayat kesamaran mutasyabihat, naklah beriman. Contohnya Ar-Rahman ala sistawa, Mu'ta'iyah basmaya wa ta'arash, Yadullah paku aidin, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Allah Ta'ala turun pada sepertiga malam. Itu ayat mutasyabihat. Maka naklah kamu beriman. Kemudian apabila kamu jumpa ayat-ayat pemisalan, perbandingan, perumpamaan, maka kata ulama tafsir, fa'tabiruhu. Dia kata, naklah kamu ambil iktibar, gitu. Ambil iktibar daripada perbandingan tersebut. Boleh tuan? Sikit lagi ya. Dan ambil dah ni. Baik, ya ibadi, lau anna awalukum wa akhirakum wa insakum jinnakum kanu ala afjari qalbin rajul wahid ma naqasa zalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, jikalau sesungguhnya orang yang awal di kalangan kamu, wa akhirukum, orang yang akhir di kalangan kamu, wa insakum, dan juga manusia-manusia di kalangan kamu, wa jinnakum, dan jin-jin, kanu ala afjari qalbin rajul wahid, adalah mereka itu di atas orang yang paling jahat, atas seorang lelaki yang paling jahat dalam dunia. Mana qasa zalika fil mulki syai'an, saya dia tidak mengurangkan sesuatu pun daripada kerajaanku. Mana digabungkan semua daripada awal kejadian Adam, dikumpul orang yang paling jahat dalam dunia. Daripada umat Nabi Adam AS sampailah kepada umat Nabi Muhammad SAW, sehinggalah pada akhir dunia, kan, dikumpulkan semua orang yang paling dogi, kan, paling jahat, kan, paling brutal lah, apa, kaki pukul lah, apa semua, kan, pembunuh ke apa semua,
dikumpulkan, dijadikan dalam satu hati seorang lelaki yang paling jahat. Digabungkan je tu, kan? Mana qasa zalika fil mulki. Nescaya dia tidak mengurangkan sedikit pun daripada kerajaanku, kata Allah. Kan? Sikit pun kerajaan tak kurang. Nampak? Itulah kesempurnaan Allah Ta'ala tadi. Dia tak tergugat walaupun sedikit pun Allah. Kau taat ke, kau tak taat ke, dia tak tergugat apa-apa. Dia tak akan menambahkan kerajaan dia. Tapi yang bahagia kalau orang taat, dia lah yang hamba tu lah yang bahagia kalau dia taat. Kalau hamba tu maksiat, dia lah yang celaka. Kerana Allah Ta'ala tidak ditanya apa yang Allah Ta'ala sendiri buat. Kan? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dia yang menjadikan kamu, kan? Dan apa yang kamu perbuat. Dia yang buat semua. Di sebalik hijab, dia semua benda. Taufik hidayah kan? Kita usaha orang bagi, kita bantu orang, cuba bagi taufik hidayah, jomlah kita ke masjid, jomlah kita surau kan? Tapi orang tak datang. Tak datang kan? Sebab semua tu dalam genggaman Allah. Kalau Allah Ta'ala tak buka, dia tak akan juga datang. Kalau Allah Ta'ala tak bagi taufik hidayah, dia pun tak akan datang juga. Walaupun kita usaha macam mana pun. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Kamu tak boleh memberi taufik hidayah pada orang yang kamu kasih dan sayang. Tapi Allah Ta'ala yang beri taufik hidayah. Okey? Cukuplah sekadar tu tentang perbincangan kita malam ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kan menerima amalan dan juga pengajian kita, insya-Allah. Ni pun tak habis lagi bincang kan. Cadang nak masuk di 2 3 pun tak masuk lagi. Wallahu alam. Ada soalan? Bukan soalan pula. Tak ada? Tak ada. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala syafiyil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-saliqah wa 'alam taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira. Wasiyana fatta ya alim nawlana qulubana bi nuri ma'rifataka wa aftah lana arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta fatihin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ma wa'adtana la nusyika wa la tukhzina yaumil qiyamah. Innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum.